Hari ini Hari Malaysia, tetapi saya terpaksa saksikan bagaimana kawan-kawan kita di kawasan pedalaman, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana infrastruktur di dalam kawasan pedalaman, bagaimana mereka menjalankan kehidupan harian mereka. Begitu pilu sekali. Negara kita sudah dibentuk selama 57 tahun. Negara ini cukup kaya. Tidak ada apa-apa alasan yang membolehkan kita justify bahawa ada rakyat lagi yang hidup dalam keadaan sebegini. Papa kedana, hidup dalam keadaan yang miskin, tanpa ada infrastruktur, tanpa ada jalan yang baik. Anak-anak kena jalan kaki ke sekolah 2 km. Tuan-tuan dan puan-puan, ini unacceptable. Hari ini Hari Malaysia, tetapi ramai rakyat lagi, terutamanya di Sabah Sarawak, terpaksa hidup dalam keadaan begitu. Dan tuan-tuan, negara ini cukup kaya seperti yang saya sebut tadi. Maka kekayaan haruslah diagihkan secara adil di antara semua rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman saudara-saudari sekalian, parti kita, Parti Keadilan Rakyat, ada semua ciri-ciri Malaysia. Parti ini terdiri daripada pelbagai kaum. Parti ini menghormati semangat demokrasi. Parti ini menghormati perlembagaan persekutuan. Parti inilah, tuan-tuan dan puan-puan, presiden kita yang mempromosikan, orang pertama yang angkat 16 September Hari Malaysia ini. Kita kempen untuk jadikan Hari Malaysia ini cuti umum sejak 2008, seperti yang disebut oleh saudara Samsul. Sejak 2008, bila Hari Malaysia dijadikan cuti umum? 2010, betul tak? Berapa tahun kita sudah bentuk Malaysia? Baru 2010 Hari Malaysia dijadikan hari cuti. Baru mereka ingat kawan-kawan kita, adik-beradik kita di Sabah dan Sarawak. Tuan-tuan dan puan-puan, ini tidak betul. Dan mungkin ada orang rasa pelik, kenapa ini semua pemimpin ataupun ahli keadilan selalu sebut Sabah Sarawak ini bukan salah satu daripada 14 ataupun 13 negeri, 14 negeri termasuk wilayah persekutuan. Dia bukan salah satu daripada 14, tapi salah satu daripada 3. Kenapa? Selain daripada ini adalah satu idea dari Presiden kita, Dato' Sri Anwar Ibrahim, ini juga, tuan-tuan, termaktub dalam perlembagaan parti kita. Saya ingin bacakan. Tadi Ramon ada sebut 5.8 perlembagaan parti kita. Tapi saya nak baca 5.8, menjunjung setia semangat kerjasama dan perkongsian kuasa secara adil di Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia, dengan memperkasakan kedudukan politik dan ekonomi yang saksama mengikut kerangka Perjanjian Malaysia tahun 1963. Ini termaktub dalam perlembagaan kita. Dan itu sebabnya bila kita datang, kita bawa idea ini adalah idea parti. Ini bukan idea individu, tuan-tuan dan puan-puan. Idea parti kita. Dan kita harap, tuan-tuan, kita bukan harap, kita adalah antara parti yang pertama. Mungkin satu-satunya, saya tak pasti. Antara parti yang pertama mengiktiraf kedudukan Sabah dan Sarawak sebagai equal partner di dalam perlembagaan parti kita. Sekarang bila Hari Malaysia dipopularkan, bila Hari Malaysia dijadikan cuti umum, adalah orang lain, dia kata apa? Oh ya, kita pun hormat kedudukan Sabah dan Sarawak. Ialah bila pilihan raya. Kalau tak pilihan raya, dia lupa. Tuan-tuan dan puan-puan, you nak hormat apa? Kalau mandat rakyat pun kamu tak hormat. Betul ke tidak?
Mandat rakyat pun dia tak hormat, macam mana dia nak hormat kedudukan Sabah dan Sarawak sebagai equal partner kita? Itu sebabnya tuan-tuan, kita cukuplah. Kita sudah bagi peluang kepada orang-orang ni puluhan tahun. Cukuplah kita bagi peluang kepada mereka. Kali ini saya menyuruh tuan-tuan, saya menyuruh kawan-kawan kita yang tidak dapat menghadirkan diri di sini, beri satu peluang kepada calon-calon kita yang di atas pentas ini, calon keadilan, calon warisan plus. Sokongan yang padu, boleh ke tidak? Tuan-tuan dan puan-puan, semangat Malaysia ini termasuk semangat demokrasi. Semangat demokrasi merupakan salah satu tunggak yang penting yang menjaga kestabilan politik Malaysia selama ini. Untuk puluhan tahun, parti kita dengan kawan-kawan kita menjadi pembangkang. Puluhan tahun, bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, puluhan tahun. Kita masuk pilihan raya, kita kalah, kita akor. Masuk lagi pilihan raya, kita kalah, kita akor. Tetapi untuk Barisan Nasional, untuk Perikatan Nasional, mereka masuk pilihan raya baru satu kali saja. Pertama kali dia kalah, dia sudah tak akor. Dia cuba nak rompak, nak rampas kuasa. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ni dari negeri Perak. Negeri Perak sudah mengalami 2 kali rampasan kuasa. Saya ni pakar rampas kuasa. Sorry, bukan pakar rampas kuasa, pakar dirampas kuasa. 2 kali kena rampas. Tuan-tuan dan puan-puan, rampas kuasa itu maksud kamu tidak menghormati semangat demokrasi. Kamu tidak menghormati pilihan rakyat. Dan itu sebabnya tuan-tuan, kali ini kita ada pilihan raya negeri Sabah sebab ada orang tidak mengakur pada keputusan pilihan raya. Dan itu sebabnya mereka cuba rompak. Mujurlah. Kali ini orang Sabah dapat peluang lagi untuk pilih. Kali ini orang Sabah dapat peluang untuk undi lagi. Saya minta tuan-tuan dan puan-puan, kali ini kita bagi tahu kata-kata yang lompat itu kita jangan bagi can. Kita bagi tahu kata-kata, pinggan tak retak, nasi tak dingin. Engkau tak hendak, aku pun tak ingin. Kali ini banyak kata-kata akan lawan. Dia turun ke langgang, dia jadi calon. Ada sama ada bebas, sama ada masuk BN, sama ada masuk PN. Kita akan ajar kata-kata ini. Betul tidak? Tuan-tuan dan puan-puan, kita mempersembahkan, kita menawarkan calon-calon yang 7 orang calon kita yang sangat berkaliber, yang sangat berkarisma, yang ada kelayakan tinggi. Maka saya minta tuan-tuan dan puan-puan, berilah sokongan kepada mereka kerana mereka adalah calon yang mewakili keadilan, calon yang mewakili semangat Malaysia. Boleh tak? Tak boleh, kita bagi peluang kepada mereka. Boleh ke tak? Saya rasa itu saja yang saya nak sampaikan. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua. Semoga kali ini Parti Keadilan Rakyat dan Warisan Plus akan menjadi kerajaan balik di negeri Sabah. Sekian, terima kasih.